أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. Alhamdulillah, pada pagi yang mubarak ini setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, hari ini kita dah masuk iaitu 24 Syaban 1441 Hijriah. Bersamaan hari ini iaitu 18 April 2020, dan hari ini masuk fasa yang ketiga dan 3 hari dah. Pada hari mula 3 hari. Jadi aktiviti kita boleh perbanyakkan di rumah. Ya, setelah kita solat berjemaah, melakukan seperti mana biasa kita pergi ke masjid. Kita dengan ahli keluarga kita lah. Kita bawa sujud sajadah hari ini dalam surah sajadah. Selesai, kita berwirid sudah. Dan insyaAllah perkongsian hari ini. Kenapa kita kena buat macam itu? Kerana Allah menjelaskan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menciptakan manusia adalah bentuk yang terbaik, sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Suatu ketika nanti manusia ini, ya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling serendah-rendahnya. Sebab manusia ada banyak perubahan. Daripada kita mula dilahirkan, kita menerap. Daripada menerap, kita merangkak. Dari melangkak, kita berlari-lari anak, taktih, berlatih, sampailah kita mula meningkat kepada merengkat remaja, sampailah kita tahap peringkat dewasa, sampailah kepada peringkat orang lama ataupun orang tua. Sebab itu Allah menjelaskan dalam surah At-Tin, summa radadnahu asfala safilin. Kalau dulunya kita kuat, satu masa kita akan lemah. Jadi waktu kuat itulah kita gunakan. Waktu sihatlah itu kita gunakan. Untuk kita apa? Untuk kita beramal, menghadapkan diri kepada Allah SWT. Kalau kita rukuk pun senang, kita sujud pun senang. Ya tak? Ketika itu. Sebab lutut, sendi kita sihat. Ya, jangan kita gunakan masa itu kepada alpa yang lain, lalai. Ya, sebab itulah perkongsian hari ini, pagi ini, mudah-mudahan kita kembali, kita fikir. Kita duduk rumah, apa kita buat? Ni, kita settlekan. Ya, antara kita dengan Allah, masing-masing. Kita sudah solat berjamaah, kemudian ikuti kita membaca Quran untuk kita. Ya, Allah akan catat semuanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, siapa yang beramal, siapa ibadah, keuntungannya untuk kita. Sebab itu Allah menjanjikan dari surah At-Tin ini, dalam kita berusaha, Allah telah jadikan manusia yang paling baik. Kerana manusia diberi akal fikiran untuk memikirkan apa kita buat waktu muda. Ya, kita suruh belajar, tanamkan ilmu pengetahuan tentang agama. Dan Allah uji kita dengan coronavirus ini, supaya kita duduk di rumah, kita mantap mempraktikkan apa yang kita ada. Duduk dalam bilik,
baca Quran, ya tak? Bergaul dengan anak isteri kita, kerabat kita dia. Itulah cara dia. Sebab itu, kalau pihak kerajaan tak memberi ketegasan untuk kita, kita merayai. Kita di manusia alfa, kita lalai berayau. Itu pun banyak yang degil lagi tak? Itu banyak yang degil juga. Jadi, ada kemanfaatan. Sebab itu Allah menerangkan janji Allah. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah mengatakan kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, mengerjakan kebajikan semasa dia muda. Masa kita sihat. Sembayangnya yang fardu tak tinggal, yang sunat pun diamalkan, ya tak? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita yang masih ada. Bersopan santun dengan kedua ibu bapa kita. Ramah mesra dengan ahli keluarga kita. Silaturahmi masih dihubung. Walaupun kita jauh, kerabat kita jauh, kita tak dapat jumpa, tapi kita ada alat. Ya, alat. Iaitu dinamakan alat yang boleh kita menyatukan dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya. Itu dunia maya kita. Dunia maya kita. Kita gunakan yang berkebajikan. Betul tak? Sama-sama. Saya pun begitulah. Berfikir kita. Tengok apa yang boleh kita buat. Ya, kalau kita duduk rumah, kita kemas rumah, ya tak? Kita duduk rumah, apa fikir kita? Kita duduk fikir apa dah kita je. Tengok. Jangan sampai rumah kita semak. Sebab itulah Islam banyak menggariskan kita benda-benda yang baik. Kadang-kadang kita tak sedar. Ya tak? Kenapa kita suruh cuci tangan? Begitu orang Islam dah biasa. Nak makan, cuci tangan. Bangun pagi sebelum fajar dah mandi. Mandi fajar. Semua menggunakan sabun bersih semua. Ya tak? Ini memang lazim kita umat Islam. An-nazafatu minal iman. Rasulullah mengatakan kebersihan itu setengah pada iman. Bukannya payah sebenarnya. Kita nak apa semua guna air. Perlu sangat bagi kita membersihkan diri. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum semuanya. Ya. Sebelum kita bersalam dengan ahli keluarga kita, kita basuh tangan dulu. Itu lebih afdal. Kan pernah kita ceritakan dulu. Iaitu anak kepada anak pada Waqal. Dia Asad bin Waqal ni. Asad ini perjalanan daripada Yaman nak jumpa dengan Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Disebut sebagai sahabat lah. Bila zaman Rasulullah dia jumpa Rasulullah, dia nama sahabat. Ya, kalau tak jumpa Rasulullah, dia tak jumpa, memang tak kenal. Hanya kenal melalui cerita. Macam kita lah. Kita dah jauh dah. Itu dia namakan tabi'in. Dia tak jumpa Rasulullah. Ada juga Rasulullah nak jumpa dengan dia, tapi dia tak jumpa dengan Rasulullah. Tak sempat. Itu juga dia namakan tabi'in. Tak jumpa langsung dengan Rasul. Maaf. Tapi kalau dia bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat Rasulullah, pelaksanaan apa, sembahyang Rasulullah, bersalam dengan Rasulullah, itu dinamakan sahabat. Sama akrab ataupun tidak, namakan sahabat. Illa alladhina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beramal baik, membuat kebajikan, ya, kepada Allah SWT, bajikan kepada masyarakat. Ya. Jadi orang-orang yang membuat kebajikan ini, dia akan mendapat tempat tidak putus-putus, terus-menerus. Kalau dia sakit pun, Allah akan perintahkan malaikat, kau catatlah. Kau catatlah amal ibadah dia semasa muda.
Manalah tahu kita terlantar, kita tak sempat nak buat sembahyang. Dah tak mampu. Sebab kan, fikiran kita dah tak boleh. Kita pengsan ke, kita apa, tak boleh. Kalau kita sihat boleh kita kodok balik. Tapi kita dah tak mampu. Sebab itulah. Walahum ajrun ghairu mamnun. Punya adil yang Allah kepada hamba-Nya. Dia merintahkan malaikat. Kau catat. Kalau dulunya masa muda dia sembahyang. Kalau dulunya masa muda dia bersedekah. Kalau dulu masa mudanya dia berbuat kebajikan. Maka catat terus menerus. Sampailah nanti dia meninggal dunia pun. Kerana ibadahnya kerana Allah. Dan Allah akan mengutus malaikat untuk mencatatnya sampai hari kiamat. Oh, ini punya adil. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka Allah apa yang menyebabkan mereka mendustakan, yakni tentang hari pembalasan. Kenapa kita nak dustakan? Allah dah kata betul. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi itulah kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin dalam hati kita setiap apa kita buat akan dicatat oleh para malaikat dan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan kita berduka cita. Apa pun yang berlaku, ibadah yang kita lakukan pastinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ada keseronokan dalam ibadah kita. Adanya nikmat, taksirul a'mal. Sebab itu cuba kita hari-hari kita baca. Surah Al-Mulk misalnya. Ya, ayat 1 hingga ayat 2 saya nak bacakan sini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang mengkuasai segala-gala kerajaan dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Jadi kita hadapkan segala permohonan kita, hadapkan segala amal ibadah kita, bulatkan hati kerana Allah. Barulah ada rasa seronok Allah tu dekat kita. Allah ni ada kat mata hati kita. Itulah iman yang menetapkan amal yang bersama keyakinan. Sebab itulah bila kita merasa, bila kita baca sesuatu nikmatnya, sampai menitis air mata bahawa sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Bukan main-main, tuan-tuan muslim-muslimat. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa, maha pengampun. Jadi Allah menciptakan hidup, menciptakan mati. Sebab kita ni dihidupkan. Ya. Kehidupan di dunia ini untuk cari bekal. Ya. Untuk sanggup mati. Bekal mati. Pasti semua akan mati. Kematian itu sama ada mati kerana virus ini. Ya. Mati kerana tua. Mati kerana sakit. Mati kerana aksiden. Mati kerana terkejut. Mati macam-macam.
Kematian berlaku. Pasti. Tapi musimnya adalah ditentukan oleh Allah SWT. Ajal kita. Jadi kalau kita hidup diberi umur panjang, kita tak amal pun rugi. Tapi umur pendek, tapi kita beramalnya kuat, InsyaAllah semuanya akan dalam ciptaan, catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang apa kita buat itu kerana Allah. Kita adabkan kerana Allah. Barulah ada timbul perasaan kita seronok. Nikmatnya kita sembahyang, kita nampak bahawa Allah akan catat segalanya. Ya. Supaya kita ni jauh daripada segala wabak. Ya tak? Wabak yang menyebabkan sakitnya pada jasad. Wabak yang menyebabkan sakitnya pada rohani kita. Jiwa kita. Kadang-kadang yang rohani kita tak jaga. Yang wabak jasmani ini. Yang kita khawatir sangat. Jadi kitalah. Pada pagi ini perkongsian kita yang baik daripada Allah supaya kita ingat sentiasa. Kita boleh selagi kita boleh beramal, kita buat. Kita boleh berbuat baik. Apa saja yang kita buat untuk ahli keluarga kita, itu namanya ibadah. Ya, perkongsian kita masak sama-sama, kita makan sama-sama, kita keluarkan keuangan kita untuk makan untuk keluarga kita. Itu juga dinamakan ibadah. Ibadah ni bukan satu fokus. Kita sembahyang. Itu tanggungjawab. Kewajipan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikatakan tugasan kita. Summa radadnahu asfala safilin. Semua akan dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita lemah nanti kita tak mampu. Inilah perkara-perkara yang boleh mendepend kita, membantu kita. Jadilah setakat itu saja. Pada pagi ini, yang baik semuanya adalah rahmat, maghfirah, ilham dari Allah Ta'ala. Mana yang tak baik, saya memohon ampun, maghfirah daripada Allah SWT. Perkongsian ini sebenarnya manfaat untuk kita bersama. Aku liqouli haza astaghfirullahaladzim walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.